Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar sejarah tahun 4 mengenali sejarah dalam bahagian kaedah penyelidikan sejarah, ruang dan masa, sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Standard pembelajaran menjelaskan kaedah penyelidikan, membezakan konsep ruang dan masa, menghuraikan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Kaedah penyelidikan sejarah terbahagi kepada 3, iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan dan kaedah bertulis. Mari kita lihat maksud kaedah penyelidikan sejarah. Kaedah penyelidikan sejarah merupakan cara-cara dan langkah-langkah untuk mendapatkan bukti sejarah yang digunakan oleh pengkaji sejarah. Kaedah penyelidikan yang pertama iaitu kaedah arkeologi. Apa itu kaedah arkeologi? Kaedah arkeologi merupakan proses untuk mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Dan cara kaedah arkeologi ini dilakukan melalui proses gali dan ekskavasi. Antara contoh bahan yang ditemui melalui kaedah arkeologi seperti fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput. Ekskavasi merupakan kegiatan penggalian yang dilakukan untuk mendapatkan maklumat tentang benda zaman purba. Tugas ahli arkeologi ini akan menjalankan proses cari gali untuk mencari bukti sejarah pada tempat yang telah dikenal pasti mempunyai unsur sejarah. Mari kita lihat gambar. Ini merupakan contoh kaedah arkeologi yang telah dijalankan di Gua Pelangi Jelebu. Manakala gambar di bawah merupakan gambar rangka perak man di Lengkung Perak. Kaedah penyelidikan sejarah yang kedua iaitu kaedah lisan. Kaedah lisan merupakan proses kita mendapatkan maklumat daripada aktiviti temu bual. Dan individu yang ditemu bual ini dikenali sebagai orang sumber kerana mereka terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat ataupun mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Terdapat 3 langkah dalam menjalankan kaedah lisan. Yang pertama, kita perlu mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk. Langkah yang kedua, kita akan menemui bual dan merakam perbualan. Langkah yang ketiga, kita perlu menyalin rakaman, menyimpan data dan seterusnya membuat penulisan. Kaedah penyelidikan sejarah yang ketiga iaitu kaedah bertulis. Kaedah bertulis ini proses kita mendapatkan maklumat tersebut daripada tulisan dan juga lakaran. Dan benda-benda ini kita boleh diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Terdapat 4 langkah cara menjalankan kaedah bertulis. Langkah pertama, kenal pasti sumber sejarah yang tepat. Langkah kedua, kumpulkan sumber sejarah. Langkah yang ketiga, tafsir maklumat dalam sumber. Dan langkah yang keempat, membuat penulisan. Gambar ini merupakan lukisan yang telah ditemui di dinding Gua Tambun Perak. Ini pula merupakan contoh tulisan yang telah ditemui di batu berseran. Mari kita lihat konsep ruang dan masa. Sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Dan dia terbahagi kepada 2, iaitu kronologi dan juga zaman. Yang pertama, kronologi masa. Kronologi masa ini merupakan sesuatu peristiwa sejarah yang dikaji menggunakan urutan masa atau dikenali sebagai kronologi dan telah terbahagi kepada 3 bahagian iaitu dekad, abad dan alaf. Baiklah, cikgu akan terangkan satu persatu tentang dekad, abad dan alaf. Dekad berada dalam tempoh 10 tahun. Abad pula berada dalam tempoh 100 tahun. Manakala alaf dalam tempoh 1000 tahun. Sekarang mari kita lihat kronologi peristiwa kemerdekaan tanah Melayu
dan Pembentukan Malaysia. Pada tahun 1956, rombongan menuntut kemerdekaan telah berlepas ke London. Pada tahun 1957, Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan dan pada tahun 1963 telah berlakunya pembentukan Malaysia. Ini merupakan contoh kronologi peristiwa di sekolah saya, bermula daripada bulan Januari sehingga November. Contohnya pada bulan Januari, persekolahan bermula. Pada bulan Februari, Hari Sukan Sekolah. Pada bulan April, Hari Kantin. Pada bulan Ogos, telah berlakunya sambutan bulan kemerdekaan. Pada bulan Oktober, ada Hari Kanak-kanak dan juga Hari Kantin. Manakala pada penghujung sekolah, kita akan jalankan Anugerah Cemerlang. Yang kedua, kita akan melihat konsep masa mengikut zaman. Zaman ini merujuk kepada satu tempoh masa yang panjang, menunjukkan tempoh masa sesuatu peristiwa. Zaman terbahagi kepada dua, iaitu zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Zaman sebelum Masihi bermaksud zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Zaman Masihi pula bermaksud zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Baiklah, ini merupakan nota tambahan tentang apa yang kita telah bincangkan tadi. Kalau tengok daripada segi zaman sebelum Masihi dan juga ada zaman Masihi, dan dekad abad alaf ini telah termasuk dalam zaman Masihi. Baiklah, kita beralih pula pada sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Dalam setiap peristiwa sejarah yang berlaku, mesti mempunyai sebab, mesti mempunyai akibat. Kajian tentang sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah akan memudahkan pemahaman dan membantu kita untuk memahami sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku itu dengan lebih baik. Baiklah, mari kita bincangkan tentang peristiwa iaitu Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah. Sebabnya iaitu tujuan untuk menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik, dan akibatnya iaitu kesan murid akan belajar dengan lebih tekun dan bersungguh-sungguh.